Ya, osah lawa orang budak-budak BBNU kata OOTD lawa gitu. Oh, OOTD. Oot. Oh, ini lagi BBNU. Dia panggil Oot kata. Jom boleh lah kot kita ni. Tapi di samping itu kita nak memberikan sedikit gambaran Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Sembilan pada ketika ini masih lagi menerima kunjungan tetamu. Mari ramai-ramai datang, sudah ramai yang memenuhi di sekitar lokasi yang kita kongsikan seketika tadi, dan alhamdulillah insya-Allah selepas ini kita akan menerima kunjungan dan juga kehadiran tetamu-tetamu kenamaan. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan dan kayaknya untuk semua yang belum lagi sampai. Jadi bolehlah ya beransur-ansur bab kata orang Nogori itu kan. Jangan nunggu nak apa dah penuh dah berjombian sekarang, jadi payah dah beratur baru nak datang. Masa ni elok lagi ni. Ui, lomang ada, macam gondang ada. Ini lomang bukan sembarang lomang ni Is. Ini lomang datangnya dari Negeri Sembilan. Datang bukan sembarang datang. Lomang kita makan semalam tu ke? Lomang lain, pilah ke? Lain lomang kan. Somban lain lomang kan. Yang pilah kita dah habis kita makan. Dia ada pantunnya tu. Lomang bukan sembarang lomang. Lomang datang dari Negeri Sembilan kata. Datang bukan sembarang datang. Semua yang tiba boleh makan. Sebelum kita banyak lagi cerita tentang lomang, kita nak cerita secara keseluruhan tentang Negeri Sembilan. Aspirasi Malaysia Madani dan juga Kerajaan Malaysia Madani diterjemahkan, dimanifestasikan di Negeri Sembilan. Kita amat bersati untuk memperkenalkan YB Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nen. Saya juga mengucapkan salam sejahtera, salam Madani ke seluruh yang menonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, khususnya warga Negeri Sembilan. Padat jadualnya Datuk. Jadual agak padat. Berbeza. Tapi hari ini kita meraihkan dan juga bersama dengan masyarakat untuk Rumah Terbuka Aidilfitri. Kerajaan Negeri Sembilan menerima kunjungan Amat Berhormat Perdana Menteri. Cuma bila diterjemahkan aspirasi Malaysia Madani ini di peringkat Negeri Sembilan, bagaimana penerimaan dan penterjemahannya Datuk? Konsep Malaysia Madani ini sangat penting kerana dalam rangka pembangunan Malaysia Madani, kita membangunkan yang pertama ialah dari segi tata kelola yang baik ataupun good governance. Dan ini sangat penting untuk kita memajukan negara kita, khususnya dalam konteks Negeri Sembilan. Kita memberi penekanan kepada tata kelola yang baik ini, good governance. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam konsep Madani juga menekankan dari segi pembangunan yang seimbang, sustainable development. Pembangunan yang seimbang ini bukan hanya berkait tentang kemanusiaan, tetapi juga tentang alam. Sebab kita perlu memastikan pembangunan yang kita bangunkan seimbang, memastikan bahawa kita juga tidak mencemari alam. Dalam masa yang sama kita boleh memajukan negara. Ini yang ketiga dalam konsep Madani ialah kita memberi penekanan kepada keharmonian. Dan keharmonian ini sangat penting untuk kita membangunkan negara. Dan dalam konteks negara kita yang berbilang kaum ini, keharmonian sangat penting. Dan ianya sepatutnya menjadi satu kekuatan kepada kita. Dengan adanya perbezaan rakyat yang berbilang bangsa adalah merupakan sesuatu yang sepatutnya menonjolkan ataupun menunjukkan bahawa kekuatan kita dari segi untuk kita hubungan kita di peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Baik. Dalam mengekalkan keharmonian itu juga kita kena ada bak kata orang ni tu kan, kena program yang mendoketkan ke arah keharmonian tu Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah kan tentang untuk generasi sekarang dan akan datang, supaya kita fokus sentiasa kesatuan tu ada. Macam mana tu Datuk? Benar Nen, maknanya kita mengusahakan bagaimana sebenarnya kita sebenarnya telah pun rapat dan kalau kita lihat dari segi hubungan perkauman yang ada agak baik dan perlu kita perkukuhkan lagi. Dan bagaimana kemudiannya hubungan yang ataupun perbezaan yang ada pada kita menjadi kekuatan kepada kita. Ini yang nak kita terjemahkan. Sebagai contoh dalam ekonomi, bagaimana kita ada masyarakat Melayu yang menjadi tonggak, di samping itu kita ada masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Ini kekuatan kepada kita. Bagaimana kita boleh orang Melayu dengan hubungan yang baik misalnya di dalam dunia Islam, begitu juga dengan Cina, kuasa besar ekonomi,
baru, dan juga India juga di antara menjadi bakal negara besar dalam ekonomi, perlu kita perkukuhkan dengan wujudnya pelbagai kaum yang ada dalam negeri kita. Ini ialah kekuatan yang perlu kita olah, yang perlu kita perkukuhkan, yang perkuatkan. Kerana perbezaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang memberi kekuatan kepada negara kita. Ya. YB Datuk, kita nak menyentuhlah berkenaan tentang rancangan pembangunan Negeri Sembilan, kerana ini yang ingin dilihat apa mungkin aspirasi hala tuju kerajaan negeri dalam menawarkan suatu rancangan pembangunan untuk masyarakat, penduduk dan juga untuk kemakmuran masyarakat. Ya, pembangunan ini sangat penting kerana ianya sebab kalau orang susah, dia akan menyebabkan pelbagai keadaan yang menyukarkan kehidupan kita. Sebab itu Kerajaan Negeri Sembilan berpenumpuan kepada pembangunan ataupun sebab itu dari segi, kalau kita lihat dari segi nilai pelaburan yang kita bawa masuk. Sebelum pada itu kita telah memperkenalkan slogan apa dikatakan sebagai pelaburan berganda. Jadi sebab itu kita mensasarkan dan untuk nilai pelaburan di negeri ini meningkat dari tahun ke tahun. Ini kita menekankan. Yang kedua, kita juga telah menekankan satu slogan yang baru, iaitu tinggal di Negeri Sembilan, bekerja di Negeri Sembilan dan gaya hidup di Negeri Sembilan. Kalau dalam bahasa orang putih itu live, work and play in Negeri Sembilan. Itu maknanya kita nak, kalau dulu yang ditekankan tinggal di Negeri Sembilan, bekerja di Lembah Kelang. Tapi sekarang ini kita nak membawa satu perubahan di mana orang tinggal di Negeri Sembilan, bekerja juga di Negeri Sembilan dan juga gaya hidup, maknanya hidup dalam keadaan di Negeri Sembilan. Ini yang kita nak wujudkan. Dan kalau lihat dari segi jumlah pelaburan yang masuk di Negeri Sembilan cukup meningkat. Kalau tahun-tahun sebelum ini, yang sebelum kita diberi amanah untuk menguruskan kerajaan negeri ini, jumlah pelaburan hanya sekitar RM1 bilion setahun. Itu jumlah pelaburan yang masuk. Tetapi alhamdulillah, seawal 2018, kalau kita lihat 2017 sebagai contoh, jumlah pelaburan ke Negeri Sembilan berjumlah RM1.41 bilion. Tetapi 2018, walaupun hanya baru pertengahan tahun, kita telah berjaya meningkatkan jumlah pelaburan berjumlah RM2.86 bilion. Dan tahun 2019 terus meningkat kepada RM6.77 bilion. Dan 2020 kita mencapai satu dalam sejarah Negeri Sembilan sebagai jumlah tertinggi dalam jumlah pelaburan yang kita capai sebanyak RM7.93 bilion. Pencapaian yang membanggakan. Sangat membanggakan, Ismail. Dan kemudiannya 2021 kita ada sikit masalah kerana masalah COVID. Ya, kita tahu 2020 COVID, 2021 COVID, dan sebab itu walaupun jumlahnya sedikit menurun tapi masih membanggakan kerana kita mencapai RM5.76 bilion. Tapi is 2022 sekali lagi kita memecah rekod kita sendiri. Jumlah pelaburan yang masuk berjumlah RM8.8 bilion. Ini walaupun ianya membanggakan, kalau bagi saya masih lagi tak puas hati kerana kita perlu berusaha untuk mencapai lebih baik lagi untuk meningkatkan pelaburan. InsyaAllah. InsyaAllah. YB Datuk, kalau dikongsikan itu tadi, banyak sebenarnya tarikan-tarikan di Negeri Sembilan yang sudah menjadi tarikan yang asas, ya. Tetapi untuk penawaran tarikan baru, kita amat berbangga sebenarnya Seremban dinaik taraf sebagai bandaraya bersama dengan Nilai, dan juga mungkin daerah-daerah di sampingnya juga akan turut dibangunkan mengikut kepada kapasiti dan juga keperluan daerah masing-masing. Jadi ramai yang nak nanya lah, untuk keseluruhan pembangunan Negeri Sembilan ni, apa hanya bertumpu di sekitar Seremban, Nilai ke, ataupun semua daerah itu akan dapat merasai nikmat pembangunan? Yang lain tu nak yang masuk. Nak yang masuk. Kalau kita tengok sekarang ni, saya cakap bahasa Negeri Sembilan ni. Ya, silakan. Kalau kita tengok, kalau ke Negeri Sembilan ni, kita ada 7 daerah. 7 daerah di mana 2 daerah Seremban dan Port Dickson kita menekankan tentang pembangunan industri. Apa yang kita namakan sebagai Lembah Kawasan Malaysia ataupun Malaysia Vision Valley. Ini maknanya kita cuba bawa perindustrian. Sebab apa kita menekankan perindustrian kawasan ke Seremban dengan Port Dickson ini? Kerana dari segi infra ni dah sedia. Maknanya lebih mudah untuk kita buat pelaburan masuk kemari. Tetapi dalam masa yang sama, 4 daerah yang lain, 4 daerah yang lain ni iaitu di Kuala Pilah, di Jompol,
Di Wamba dengan Tampin kita menekankan tentang agropolis. Makna agropolis ni ialah kita nak menekankan pembangunan yang berkaitan tentang pertanian. Bila tentang pertanian ni, kita nak memastikan pertanian yang moden, pertanian yang berskala ekonomi, dan pertanian yang makna yang boleh kita bangunkan. Tetapi yang paling penting bila kita menekankan pertanian ini, kita juga mesti apa yang dikatakan ada produk hiliran ataupun bahasa orang putih kan dia panggil downstream activities. Iaitu contoh macam ni lah. Kita tanam pokok noneh ataupun buah noneh lah. Tapi oleh kerana noneh tak tahan lama. Kalau kita keluarkan banyak, lama dia jadi busuk. Sebab tu kita ada kilang-kilang yang boleh memproses noneh menjadi halwa, menjadi untuk yang lain-lain. Ini yang kita nak laksanakan. Sebab itu kita bukan hanya menekankan tentang produk pertanian, tapi juga untuk menghasilkan daripada hasil pertanian. Ini kita kena buat. Industri sampingan. Industri sampingan ni kena buat. Sebab kalau kita tak buat benda ni, dia akan menekankan menjadi masalah kepada kita. Sebab bahan-bahan ni apa dikatakan sebagai bahan yang mudah rosak. Bahasa orang putih ni dia panggil perishable item. Tu dah. Melayu tu tak lopeh nak buat dah. Jadi sebab itu kita kena pastikan ada produk hiliran ataupun aktiviti hiliran supaya kita contohlah kita tanam nangka madu. Kita boleh buat nangka madu tu, kita boleh buat kerepek lagi sedap daripada yang yang kontang ni. Tapi dia punya apa nama tu bukan setakat isi dia punya biji yang jalur-jalur mana tu? Dia punya parap sarang-sarang ni. Boleh buat boleh buat ikan kerepek sedap tu. Mana digunakan semuanya. Jadi kita boleh gunakan yang ini yang kita nak wujudkan di Negeri Sembilan ni. Dan kemudian Jolobu kita nak menekankan tentang pembangunan biodiversity. Jolobu ni cantik kan. Dah pernah pergi ke ni apa tempat tompek yang macam dekat Jeram Berungut, dah pernah pergi dah? Ayo pernah dengar tak lopeh lagi. Cantik. Air kita boleh minum. Bau bersih. Kalau kita nak pergi ni dekat Kenabui ni kan, kita kena lalu menerojah air ni. Lebih kurang dekat 45 minit. Kena ngarung air tu. Mengarung air. Orang putih kata hidden gem. Tapi memang cantik. Lepas pada tu, kalau kita dah sampai dekat Jeram Berungut tu, kita kena pakai apa pelampung keselamatan, kita boleh terapung. Nampak tu. Jadi memang cantik. Ini antara tempat-tempat yang menarik. Kat situ pun ada apa dia panggil rama-rama. Butterfly. Bosa. Dia panggil Raja Brok. Nabi memang bosa cantik dan jinak. Dan memang cantik. Seragam naik. Kau nak pergi? InsyaAllah. Lalulah kalau duduk Negeri Sembilan tak boleh. Ada masa esok kita pergi tu. Boleh kita pergi ramai. Jadi Datuk nampak kiranya ke arah Negeri Sembilan Madani tu dia adanya ekorism macam tu kan. Maknanya untuk menghilangkan tekanan mana tompek macam tu. Okey. YB Datuk, mungkin kesempatan ini kita nak ajak ramai-ramai lah kan. Kita dah halang-halang ada kat sini. Yang Mak Berhormat Perdana Menteri Pado, yang Mak Berhormat Menteri Besar pun akan datang nanti. Sama-sama mungkin kesempatan ni Yang Berhormat Datuk untuk mengajak ramai-ramai yang di sekitar ni datang ke majlis rumah terbuka IDPT. Saya menyuruh rakyat Negeri Sembilan lah yang berada sekarang ni datanglah ramai-ramai. Hari ini kita mengadakan rumah yang terbuka. Ramai pemimpin yang bersama dengan kita, termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang ini khusus kita bersama dengan rakyat. Dan insya-Allah hari ini memberi peluang kepada kita semua untuk bersama dengan pemimpin kita yang saya fikir peluang ini tidak sewajarnya kita kita ambil peluang lah untuk bersama dengan mereka insya-Allah. Rebut peluang ini. Rebutlah bersama. Datanglah beramai-ramai. Insya-Allah diharapkan agar Negeri Sembilan terus maju di bawah lembayung Kerajaan Madani dan juga tu dah. Yang penting siapa yang datang copek sampai balik confirm lambat. Lepas makan burak-burak santai-santai. Kenapa tu burak dulu? Dia orang Negeri Sembilan dia makan burak dulu konak-konak ni waris rupai saudara. Kan pesan ni. Kita sama saudara sama suku. Lain dah. Awak ibu sokong. Lupa awak pula. Awak bapak. Semalam cerita. Jangan. Ada yang marah kan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Rafiq Abdul Malik, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri Sembilan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Terima kasih menerima kunjungan kami di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, kita nak berjeda seketika Nan. Berehat seketika dan kita nak ke ke mana kita lepas ni? Jom kita ke Bukit Jong katanya. Jom kita tengok. Nak manjat.
nak Awak manjat. jangan Hidden manjat. gem lah, hidden tak, gem. awak jangan pandai manjat hati si dia saja. Jom kita. Saya tak manjat, saya terojah je. Oh, tu rojah tahu ni masuk dalam Dia tak payah malu-malu terojah. Masuk dalam kalbu. Pergilah, Okey, jom. kita saksikan.